Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bicara Darah Wanita edisi baru kulit keras dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Mansur bin Ismail Al-Hafiz, terbitan Miftahul Ulum Seri Petaling. Sambung kita dalam bab haid, masalah muka surat 168. Rumusan masalah-masalah yang dikira haid secara tepat daripada kitab Dawabit. yang dikira haid secara tepat daripada kitab Dawabit. Kesimpulan, masalah-masalah yang dikira haid secara tepat, hasil masailu tu'baru haidun dhabtan. Yang pertama, keluar darah sehari semalam 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Ad-damu idza jaa yaumun wa lailatun 24 sa'atan walam yujawiz 15 yauman. 15 yauman. Yang kedua, darah yang keluar di antara dua kelahiran kembar adalah haid dengan syarat-syaratnya. Yakni mencapai 24 jam di atas pendapat yang muktamad di dalam kitab Al-Irsyad. Ma baina taw'amaini haidun bisyartihi idza kana 24 sa'atan ala ma'tamadahu fil irsyadi. Yang ketiga, cecair kuning dan keruh adalah haid pada pendapat yang asah. As-sufratu wal kudratu haidun alal asahi. Yang keempat, masalah kaul sahab adalah haid secara hukum. Mas'alatu qaulis sahbi haidun hukman. Yang kelima, jika seorang wanita melihat darah nifas keluar selama 59 hari, kemudiannya terhenti selama sehari dan selepas itu darahnya keluar semula, maka ia adalah haid dengan syarat-syaratnya. Lau ra'at 59 nifasan summa tahurat yauman summa ataha damun fahuwa haidun bisyartihi. Yang keenam, darah keluar yang keluar tidak dihukumkan sebagai haid kecuali jika selepas berlalu tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari. La yuhkamu bi anna dama as-saniya haidan illa ba'da aqalli tuhri wa huwa 15 yauman. Apabila himpunan masa keluar darah pertama dan masa suci telah mencukupi 15 hari bersama hari-hari selepasnya ataupun tidak, maka kita mengira tempoh 15 hari ialah suci dan hari yang selepasnya adalah masa haid mengikut syarat-syaratnya. Idza kana majmu'ud dami al-awwali wa tuhri kammala 15 yauman wa ma fawqu aula nukammilut tuhra 15 yauman wa ma ba'dahu haidun bisyartihi. 8. Darah yang keluar daripada wanita hamil ialah haid apabila mencapai tempoh sehari semalam. Ad-damu alladhi tarahu al-hamilu idza balagha yaumun wa lailatun. Nota kaki yang pertama, ini masuk muka surat 169. Al-mu'tamadu innahu haidun sawa'un akana aswada aw ahmara aw asfara aw akdara fi waqtil 'adati am la lahu ra'ihatun am la bisyartihi ma lam yakun ad-damu talqan qabla al-wiladati aw ma'al waladi wadhabitu qabla awja'il wiladati. Wakila laysa bihaidin bal damu fasadin wa huwa qawlu Malikin wa Abi Hanifata wa Abi Yusufa wa Ahmada wa Nawawi wal Auza'i wa ghairihim. Rajih an-Nibras di Syekh Ahmad Saleh Yafdal. Dawabit. Terjemahan, mengikut pendapat yang muktamad, ia dikira sebagai haid sama ada ia berwarna hitam atau merah atau kuning atau keruh pada waktu adat ataupun tidak, sama ada ia mempunyai bau ataupun tidak, dengan syaratnya selama mana darah tersebut bukanlah air ketuban yang keluar sebelum bersalin atau keluar bersama anak, dan alamatnya ialah sebelum merasai kesakitan bersalin. Ada pendapat lain mengatakan ia bukanlah darah haid, bahkan darah fasad, dan itulah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, Imam Nawawi, Imam Auza'i dan selain mereka. Masuk kita muka surat yang 170. Kaedah, masa nakok yang menyelangi di antara masa-masa keluar darah haid juga dikira sebagai masa haid secara hukum. Terdapat dua pendapat. Nota kaki yang pertama, terdapat dua pendapat juga dalam masalah nifas nanti. Pada sambung masalah ini, pendapat pada masalah ini.
Al-qa'idah an-naqa'u al-mutakhallilu baina dima'il haidun hukman wa hunaka qaulani. Pendapat pertama, qaul sahab atau kaki yang kedua, dinamakan qaul sahab, yakni kita menghukumkan masa naqaq yang menyelangi di antara darah-darah ini sebagai haid juga secara hukum. Wa yusamma qaul as-sahbi ay sahabana waqtan naqa'i al-mutakhallili baina hadhihi dima'i haidun hukman. Terus inilah pendapat yang muktamad, yakni kita memasukkan masa naqaq di antara masa-masa haid sebagai haid yang secara hukum. Contohnya darah keluar pada hari pertama, ke-5, ke-7 dan ke-12. Himpunan masa-masa ini melebihi daripada 24 jam. Maka kita menghukumkan bahawa hari-hari yang keluar darah sebagai hari haid. Nota kaki yang ketiga, sama ada wanita itu muqtadi'ah atau muqtadah. Darahnya satu warna atau berlainan warna dan bertepatan dengan adat haidnya ataupun tidak. Sawa'un kanat mubtadi'atan aw mu'tadatan wa sawa'un kana ad-damu 'ala launin aw ikhtalafa aw wafaqa 'adataha am khalafaha. Terus hari haid secara yakin dan hari-hari suci di antaranya sebagai hari haid juga secara hukum. Inilah qaul sahab, yakni dengan syarat bahawa darah pertama dan darah terakhir keluar dalam tempoh 15 hari. Qaulus sahbi wa huwa al-mu'tamadu ay nashabun naqa'a baina dima'il haidi haidan hukman, famasalan ja'ad damu fil yaumi al-awwali wal khamisi was sabi'i was sani ashara wa majmu'u hadhihi sa'ati yazidu ala 24 sa'atan. Fanaqulu hadhihi al-ayyamu al-mazkuratu haidun yaqinan wal ayyamu ma bainahuma haidun hukman wa huwa qaulu sahbi wa bi syarti ay yakuna ad-damu awwalu wal akhiru fi khilali 15 yauman. Peringatan, apabila wanita ini bersembahyang pada hari-hari ini selain daripada hari yang pertama, ke-5, ke-7 dan ke-12, maka ia dikira sebagai sembahyang sunat. Muka surat selanjutnya 171, tanbihun. Fa idza sallatil mar'atu fi hadhil ayyami wa hiya ghairu yaumil awwali wal khamisi was sabi'i was sani asyara yu'tabaru laha naflan. Apabila seorang wanita melihat darah keluar selama sehari dan kemudiannya suci sehari, atau darah keluar selama sejam dan kemudiannya suci sejam, dan begitulah seterusnya, maka tiada perselisihan pendapat di dalam mazhab bahawa hari-hari keluar darah itu ialah hari haid. Hanya sahaja berlaku khilaf adalah pada masa naqaq di antara dua darah haid, dan di sini ada dua pendapat berkaitan masalah ini. Idza ra'atil mar'atul haidatu yawman daman wa yawman naqa'an aw sa'atan daman wa sa'atan naqa'an wa hakadha fala khilafa 'ala al-madhhabi anna ayyamad dami wa haidun wa innamal khilafu fi naqa'i baina damayil haidi wa hunaka qaulani. Begitu juga terdapat khilaf pada pendapat mengatakan bahawa apabila dia melihat darah tidak keluar, dia wajib mandi, menunaikan solat, berpuasa dan harus bagi suaminya untuk menjimaknya kerana zahir pada ketika itu ketiadaan darah, dan darah tidak akan keluar semula kecuali jika berlaku kebiasaan baginya darahnya akan keluar semula. Maka pada ketika itu tidak harus baginya perkara yang telah disebutkan. Inilah pendapat di mana Allamah Rafi'i rahimahullah ta'ala cenderung terhadapnya, dan Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berkata bahawa inilah pendapat yang tepat. Kaki yang pertama, sila rujuk kitab Al-Ibanah dan Al-Ifadah karangan Sayyid Abdurrahman Abdullah As-Saqaf, muka surat yang ke-20. Wa kadha al-khilafu annaha idza ra'atin naqa'a yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalliya wa tasuma wa yajuzu lizawji wa uha li'anna zahira baqa'u tuhri wa 'adamu mu'awadati dami illa idza kanati i'tadat mu'awadata ad-dami fala hadha ma rajjahahu al-'allamatu ar-Rafi'i wa qala 'inda bani Hajarin innahu wajihun. Seterusnya muka surat yang ke-172. Pendapat kedua, qaul laqad.
Mata kaki yang pertama dan kedua. Inilah pendapat yang kuat. Lawan bagi pendapat yang azhar. Boleh untuk beramal dengan pendapat ini bagi pihak diri sendiri atau ketika darurat. Lebih-lebih lagi ketika berubahnya adat kebiasaan haid seseorang wanita dan dia melihat darah keluar setelah terhenti dalam suatu tempoh. Wahwa qaulun qawiyun muqabilul azhari fil minhaji wa yumkinu amala bihi fi haqqi nafsihi walid darurati wa khususan indama tataghayyaru adatul mar'ati wa yadhharu 'alaiha ad-damu ba'da fatratin wa hakadha. Kata kaki yang kedua, disyaratkan bahawa darah yang kedua tidak melebihi tempoh 15 hari. Jika berlaku begitu, dia akan dikira mubtadi'ah ghairu mumayyizah atau mu'tadah ghairu mumayyizah. Kitab Al-Bughyah, muka surat yang ke-15. Wa bisyarti lam yujawizi ad-damu as-sani aksaru ay 15 yawman wa illa wa tu'tabaru mubtadi'atan ghairu mumayyizatin au mu'tadatan ghairu mumayyizatin. Intaha Kitabul Bughyah. Sambung. Ia bukanlah pendapat yang muktamad. Kata kaki yang ketiga, ini ialah qaul talfiq dan ia adalah pendapat kuat yang merupakan lawan bagi pendapat yang azhar di dalam kitab Minhaj. Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah taala dan Imam Ahmad rahimahullah taala berpegang dengan pendapat ini sila rujuk Al-Majmu'. Wa huwa qaul talfiqi wa huwa qawiyyun muqabilul azhari fil minhaji wa bihi qala Malikun wa Ahmadu rajihul majmu'ah. Sambung. Iaitu kita menghukumkan hari-hari yang keluar darah sebagai hari haid dan hari-hari yang tidak keluar darah sebagai hari suci. Yakni kita mengutip hari-hari yang tidak keluar darah dan menghukumkannya sebagai suci. Al-qaulus sani qaulul laqti wa huwa ghairu mu'tamadin wa huwa an na'khuzu wa nahkumu 'ala al-ayyami allati fiha ad-damu bi annahu haidun wa bakil ayyami tuhrun ay nalqatul ayyama allati hiya tahiratun fatakunu tuhran. Peringatan, jika kita menghimpunkan bilangan jam pada hari pertama, ke-5, ke-7 dan ke-12 dan kemudiannya jumlahnya tidak mencukupi 24 jam, maka kita berpendapat bahawa ini ialah darah fasad dan wajib ke atasnya mengqadha sembahyang pada hari-hari keluar darah kerana berdasarkan kepada kaedah, apabila dia melihat darah keluar, dia mesti berhenti daripada ibadat dan apabila dia suci, dia mesti menyambung ibadatnya semula. Seterusnya, muka surat 173. Tanbihun. Lau jama'na sa'ati fil yaumi al-awwali wal khamisi was-sabi'i was-sani asyara. Wa balaghat aqalla min 24 sa'atan. Qulna hadha damu fasadin wa wajaba 'alaiha qada'ul ayyami allati ra'at fiha ad-dama wa lam tusalli nazran lil qa'idati idza ra'atid dama tatawaqqafu 'anil ibadati wa idza tahurat wa salat ibadataha wa hakadha. Catatan, masa nakak yang menyelangi di antara darah-darah haid ialah haid juga secara hukum dengan beberapa syarat. Dabit an-naqa'u al-mutakhallilu baina dima'il haidi haidan hukman bi syurutin. Pertama, himpunan darah-darah tersebut tidak kurang daripada sekurang-kurang haid. Jika himpunannya kurang daripada sehari, semalam, 24 jam, maka darah ini ialah istihadah. Alla yanqusa majmu'ud dima'i an aqallil haidi fa idza naqasa an yawmin wa lailatin wa hiya 24 sa'atan fa hadhihi dima'u damu istihadatin. Yang pertama, tidak ada baki hari suci di dalam tempoh tersebut, yakni himpunan darah pertama dan hari suci menyempurnakan tempoh 15 hari. Mata kaki yang pertama, jika darah pertama bersama masa suci telah menyempurnakan tempoh 15 hari, maka kita akan menyempurnakan tempoh suci selepasnya itu dengan hari yang keluar darah selepasnya supaya sempurnalah tempoh 15 hari suci. Falau kamula ad-damul awwalu ma'at tuhri 15 yawman nukammilu tuhra minad dami alladhi ba'dahu liyakmula 15 yawman tuhrun. Sambung. Atau lebih, jika seorang wanita melihat
darah keluar selama 3 hari, kemudiannya berhenti selama 12 hari dan selepas itu darah keluar semula selama 3 hari. Sebelum terhenti atau berterusan, maka 3 hari pertama ialah hari haid, 12 hari dan 3 hari selepas ni ialah hari suci dan hari-hari selepas ni ialah haid. Alla yakuna 'alaiha baqiyatu tuhrin, ay yakuna majmu'ud dami majmu'ud damil awwali ma'at tuhri yukamilu 15, fa masalan ra'at salasata ayyamin daman summa isnai asyara yauman tuhrun summa salasata ayyamin daman summa, seterusnya muka surat 174, summa in qata'a awis tamarra fa salasatu ayyamin damu haidin wal isna asyara ma'a salasatil akhirati tuhrun wa ma ba'dahu haidun bisyartihi. Masa nakok dan masa keluar darah tidak mempunyai 15 hari. Contohnya seorang wanita melihat darah keluar selama 10 hari, kemudiannya terhenti dan tidak keluar darah kecuali pada hari yang ke-16. Pada hari ke-16, maka 10 hari pertama itu ialah hari haid dan hari-hari selepasnya dikira hari suci. Ay yakuna hadhan naqa'u wad dima'u la yatajawazu 15 yawman. Pamasalan ra'at 10 ayyamin daman summa naqa'an walam ya'ti ad-damu illa fil yaumil sadisi asyara fal asyaratul ula haidun wa ma ba'dahu tuhurun. Contoh-contoh untuk latihan pelajar bagi mengukuhkan lagi pemahaman. Contoh yang pertama, seorang gadis melihat darah keluar selama 3 hari. Kemudiannya berhenti pada hari ke-10. Darah keluar semula dan kemudiannya berhenti. Hukum 3 hari keluar darah dan 3 hari keluar darah dan hari ke-10 dikira hari haid secara yakin dan masa nakok yang menyelangi di antaranya juga dikira haid secara hukum mengikuti hari-hari haid. Sebab kerana 3 hari dan hari ke-10 itu tidak mencapai 15 hari. Contoh yang kedua, seorang gadis melihat darah keluar selama 7 jam pada hari ke-8 dan 15 jam. 7 jam pada hari ke-8 dan 15 jam pada hari ke-15. Kemudiannya darah itu berhenti. Hukum kesemuanya dikira sebagai darah istihadah. Sebab kerana himpunan masa-masa keluar darah itu berjumlah 22 jam. Contoh yang ke-33. Seorang gadis melihat darah keluar selama 8 hari dan kemudiannya berhenti, ini nakok, selama 7 hari. Selepas itu darah keluar semula. Hukum 8 hari itu dikira haid dan 7 hari nakok. 7 hari nakok sehingga cukup tempoh sekurang-kurang suci dikira masa suci. Sebab kerana himpunan darah yang pertama bersama nakok itu menyempurnakan tempoh 15 hari. Contoh yang keempat, seorang gadis melihat darah keluar selama sehari semalam dan kemudiannya berhenti selama 14 hari. Selepas itu darah keluar semula selama 3 hari. Hukum sehari semalam itu dikira haid. 14 hari bersama sehari selepasnya dikira suci dan baki 2 hari lagi dikira haid. Sebab kerana himpunan darah yang pertama bersama nakok itu menyempurnakan tempoh 15 hari. Contoh yang kelima, seorang gadis melihat darah keluar selama 6 hari dan kemudiannya berhenti selama 6 hari. Selepas itu darah keluar semula selama 6 hari. Hukum dia dikira mustahadah dan hukumnya dilihat berdasarkan tamyiznya atau adatnya. Sebab kerana darah yang terakhir melampaui tempoh sebanyak-banyak haid dan himpunan darah yang pertama bersama nakok itu tidak menyempurnakan tempoh 15 hari. Ini dalam muka surat 175. Contoh yang ke-6, seorang gadis melihat darah keluar selama 7 hari dan kemudiannya berhenti pada hari yang ke-16 dan yang ke-7. Darah keluar semula dan kemudiannya berhenti. Hukum darah hari yang pertama ialah haid dan hari ke-16 dan ke-17 dikira suci secara yakin. Sebab kerana nakok tidak berlaku di antara dua darah haid. Seterusnya muka surat 176, latihan-latihan untuk memantapkan kefahaman pelajar. Seorang gadis melihat darah keluar selama 5 hari dan kemudiannya berhenti, ini nakok, selama 5 hari. Selepas itu darah keluar semula selama 5 hari. Yang kedua, seorang gadis melihat darah keluar selama 8 hari dan kemudiannya berhenti, ini nakok, selama 5 hari. Selepas itu darah berterusan keluar. Yang ketiga, seorang gadis melihat darah keluar selama 10 hari dan kemudiannya berhenti, ini nakok, selama 5 hari. Selepas itu darah keluar semula selama 5 hari dan kemudiannya berhenti. Yang keempat, seorang gadis melihat darah keluar selama 7 hari dan kemudiannya berhenti, ini nakok, selama 7 hari. Selepas itu darah keluar semula selama 5 hari. Yang kelima, seorang gadis melihat darah
keluar selama sehari semalam dan kemudiannya berhenti. Ini nakok. Selama sehari semalam sehingga mencapai 15 hari. Yang keenam, seorang gadis melihat darah keluar selama 4 hari dan kemudiannya berhenti. Ini nakok. Selama 10 hari. Selepas itu darah keluar semula selama 7 hari. Yang ketujuh, seorang gadis melihat darah keluar selama 7 hari dan kemudiannya berhenti. Ini nakok. Selama 10 hari. Selepas itu darah keluar semula selama 7 hari. Yang ke-8, seorang gadis melihat darah keluar selama sejam dan kemudiannya berhenti. Ini nakok. Selama 15 hari. Selepas itu darah keluar semula. Muka surat yang ke-377 bahasa Arabnya. Jadi maknanya telah kita bacakan tadi. Jadi kita lanjut terus yang ke muka surat 178. Catatan. Antara ciri-ciri wanita yang berhaid ialah apabila terhimpun padanya syarat-syarat berikut. Dhabi. Al-mar'atu al-haidatu manijtama'a fiha hadhihi syurutu. Keluar darah selepas cukup umur 9 tahun qamariyah secara lebih kurang. Ayyatiha adamu ba'da bulughi tis'i sinina qamariyatan takribiyatan. Darah yang keluar tidak kurang daripada sehari semalam 24 jam. Alla yaqilla ad-damu an yaumin wa lailatin 24 saatan. Darah yang keluar tidak melebihi daripada 15 hari. Alla yazida ad-damu an 15 yauman. Masa suci di antara dua haid tidak kurang daripada 15 hari. Alla yaqilla at-tuhru bainal haidataini an 15 yauman. Dawabit. Lanjut, muka surat yang ke-179. Kesimpulan bab. Sebelum memulakan pelajaran baru, adalah lebih baik kita membuat kesimpulan ringkas mengenai apa yang telah dipelajari dalam fasa-fasa terdahulu. Definisi dari segi bahasa dan istilah, haid bukan air atau nanah, tetapi adalah darah yang keluar, seperti yang telah diterangkan sebelum ini. Had masa permulaan haid, ini 9 tahun qamariyah. Had kadar masa wanita mengalami haid, ghalibul haidi, aksarul haidi, aqallul haidi. Sehari semalam 24 jam yang dimaksudkan di sini terdapat dalam dua gambaran. Gambaran pertama tidak syarat berhubung. Aqallu ma ghairihi. Gambaran kedua syarat berhubung. Aqallu faqat. Ghalibul haidi 6 atau 7 hari dengan aksarul haid 15 hari dan 15 malam. Jika kurang daripada tempoh minima al-aqallu, ia adalah darah rosak. Jika lebih daripada tempoh maksima al-aksaru, ia adalah darah istihadah. Yang ini darah yang keluar selepas 15 hari haid adalah istihadah. Lanjut, muka surat yang ke-180. Penentuan masa suci di antara dua haid. A. Tempoh minima, ini sekurang-kurangnya. B. Tempoh maksima, yang ini sebanyak-banyaknya. Yang C. Tempoh kebiasaan, yang ini ghalib. Sekurang-kurang suci ialah 15 hari dan malam, dan tiada had bagi sebanyak-banyak suci. Penentuan masa suci di antara haid dan nifas atau di antara nifas dan haid. Al-Fatsarah, yang ketiga Al-Fatsarah, dan An-Naqa bersama 3 syaratnya. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari akan dapat difahami dengan betul. Dan selepas ini kita akan memulakan pelajaran kita dengan pengenalan darah dan apa yang berkaitan dengannya. Nota kaki yang pertama, perhatian penting untuk mengelakkan para pelajar daripada terkeliru. Pada permulaannya, setiap topik akan disebutkan secara umum sahaja seperti definisi al-aqal, al-aghlab, al-aksar, penentuan masa suci dan sebagainya. Perbahasan secara terperinci akan diterangkan pada bab istihadah nanti. Kerana perbahasan masalah haid sebenarnya mempunyai 7 bahagian sebagaimana perbahasan masalah istihadah, iaitu wanita yang pertama kali datang haid, wanita yang sudah berpengalaman datang haid, wanita yang dapat membezakan darah, wanita yang tidak dapat membezakan darah, dan beberapa bahagian lagi. Wallahu alam.